Okay. Sekejap, line talking. Line saya slow, lambat network dia. Okay, so in this semester, alright, we have online experiment. Okay, ini adalah yang saya paparkan ni adalah eksperimen yang dijalankan secara atas talian, which is called online experiment. Okay, so actually for this semester ada 6 eksperimen. Sebenarnya ada 6 eksperimen tapi kita bagi-bagi. So there are 3 eksperimen will be conducted online ataupun pelajar kena buat secara online. Okay, what are they? Experiment 1, determination of the formula unit of a compound. Right, experiment 2, acid-base titration. Experiment 3, determination of the molar mass of a metal. So dalam antara ketiga-tiga eksperimen ini, eksperimen 2 sangat berkait dengan you punya practical test. Okay, maksudnya yang lain tu bukan tak penting. Yang lain tu penting juga untuk manipulative skill, problem solving, tetapi kita sedia maklum bahawa untuk practical kita ada assessment juga. Jadi eksperimen yang akan diuji dalam practical test mirip kepada eksperimen 2. Okay, jadi nanti kena fokus lebihlah kepada eksperimen tu. Alright, next. And there are 3 eksperimen which is conducted ataupun pelajar kena buat secara home based eksperimen. Okay, we have experiment 4, experiment 5, experiment 6. Okay, jadinya untuk eksperimen yang 3 yang pertama tadi yang kita buat secara online, kita akan buat secara mid session macam ni lah, refer kepada manual book. Okay, ada prosedur dia dan sebagainya. Sama juga dengan home based eksperimen. Okay, cuma home based eksperimen ini pelajar tu kena buat eksperimen itu di rumah, okay, berdasarkan manual yang akan dibekalkan ni nanti. Manual ni dah ada, cuma kami akan ditaklimatkan terlebih dahululah sebab pelajar kena cari bahan. Okay, bahan yang mudah untuk mereka dapati untuk eksperimen 4, 5 dan 6. So ada guideline dia, jadi nanti bila dah dekat-dekat eksperimen 4, 5, 6 saya akan brief lagi. Okay, jadi nanti adalah kerja yang pelajar kena buat. Saya tak pasti lagi macam mana penetapan unit kimia KMJ, adakah pelajar kena record video dan sebagainya. Tetapi bila kita bercakap pasal practical class, when we talk about practical session, mesti ada lab report. Tak kisahlah dia online eksperimen ke, dia home based eksperimen ke, dia mesti ada lab report yang pelajar kena submit. Okay, penulisan report. Jadi kita ni ataupun pelajar-pelajar matrikulasi ni, dia masuk ke kelas amali bukan setakat just masuk buat eksperimen saja walaupun secara maya, tapi dia masih ada kemahiran untuk interpret data and then how to write the report. Sebab nanti bila you masuk ke universiti pun, walaupun mungkin bukan subjek kimia ataupun kos kimia yang you ambil, mesti ada subjek-subjek lain yang you kena buat report. Jadi ini adalah asasnya. Okey, ada masalah berkenaan dua ni. Ni saya baru cerita pasal online dengan home based experiment. Ada soalan? Any question? Tak ada. Okey, maksudnya okey, bagus. Okay, bagus. So maksudnya kita masih buat 6 eksperimen, cuma 3 sahaja yang kita refer manual book yang saya dah bekalkan tu. Yang eksperimen 4, 5, 6 kita akan refer kepada home based experiments guide yang akan dibekalkan nanti. Okay, next. Right, macam mana pelaksanaan amali tersebut? Okay, macam mana pelaksanaan amali tersebut? Okay, sekejap sambil-sambil tu. Okay, dah masuk dah. Saya dengar bunyi ada orang nak masuk. Okay, so setiap eksperimen. So yang ni saya cakap pasal online eksperimen dulu Okay, contoh sekarang ni kita minggu depan, kalau you tengok pada course outline, minggu depan kita sepatutnya buat eksperimen 1. Jadi untuk kita nak start eksperimen 1 tu, dia masih ada pre-lab week ataupun pre-lab session. Selepas itu, the following week kita akan buat eksperimen and the following week kita akan buat post-lab. Okay, jadi untuk satu eksperimen tu dia ada 3 benda kita kena settlekan. Okay, so this week untuk eksperimen 1, you akan buat pre-lab session. Okay, so apa pelajar perlu buat? First kali kena baca lab manual. Sebenarnya kalau kita berada di kelas pun, maksudnya kita tak buat online, memang pelajar kena baca lab manual tu dulu. Okay, lepas tu disebabkan online, pelajar akan dibekalkan dengan video eksperimen. Saya dah attach dalam GC. Okay, kemudian pelajar akan jawab pre-lab questions yang ada dalam pre-lab module for experiment 1. Okay, after that kita akan buat perbincangan, discussion berkenaan
pre-lab, eksperimen 1 dan sedikit sebanyak tentang eksperimen yang kita nak buat minggu hadapan. Followed by maybe saya akan bagi soalan dalam Google Form ke, quizzes ke, class point ke dan sebagainya. Sebab kalau saya nak guna apps yang lain, saya kena mengambil kira pelajar ni bila dia buat meet, adakah dia guna handphone ataupun adakah pelajar tu guna laptop, handphone dia free. Jadi kalau saya nak guna apps, macam-macam apps ni, saya kena tengok kemampuan pelajar. Sebab itu di peringkat awal ni saya guna Google Form. Tapi hari ni saya akan guna quizzes at the end of the lesson lah, bukan live quizzes. Maksudnya quizzes tu sebagai assignment, saya bagi tempoh masa. Sebab saya tak nak pelajar mungkin tak cukup device, nanti susah dia nak tengok meet lah, dia nak tengok handphone lah, payah. Okey, itu untuk pre-lab minggu ini. Minggu depan kita akan buat eksperimen 1. Jadi disebabkan kita tidak berada dalam makmal, pelajar masih kena baca lagi lab manual itu, dan waktu eksperimen tu kita akan buat meet sekejap. Pelajar akan ditayangkan lagi dengan video eksperimen tu, tapi kita nak fokus kepada nanti data analysis. Data akan diberikan, maksudnya pensyarah akan bekalkan data. Lepas tu daripada data tu macam mana kita nak interpret dia. Sebab itu kita kena fokus dulu pada pre-lab. Maksudnya asas daripada pre-lab ni kita akan gunakan pada minggu hadapan. Dapat data, kita akan discuss. Lepas tu mungkin saya akan bagi soalan dalam Google Form ke ataupun apps yang merujuk kepada manipulative skill. Maksudnya pelajar-pelajar akan jawab soalan dalam Google Form tu yang menguji ataupun yang bertanya pasal manipulative skills, kemahiran manipulatif. Maksudnya seolah-olah kita berada dalam lab, macam mana nak guna, contohlah macam mana nak guna Burette ke, macam mana nak guna analytical balance ke, berdasarkan video pada minit ke berapa, apa sepatutnya langkah seterusnya, contoh macam itulah. Soalannya saya tak buat lagi. After that you will prepare or write your lab report. Ada format-format tertentu lab report ini. Nanti saya tunjukkan. Next, untuk post lab minggu berikutnya, pelajar saya tak pasti lagi saya nak buat macam mana. Pelajar submit dulu report ke, nanti saya fikirkan. Tapi kita akan buat discussion daripada report yang you buat. Contohnya kalau kita nak tentukan formula unit of zinc chloride. From your experimental data, you dapat apa? Contohlah sepatutnya ZnCl2. Tapi pelajar mungkin dapat Zn10Cl 18 contoh. Jadi ini ni daripada data eksperimen yang you dapat, contoh, buat report, kita akan bincang pada minggu berikutnya. Jadi sama ada nak submit dulu lab report ke, nak discuss dulu ke, baru kita tengok macam mana minggu depan. Itu saya bagi tahu. Tapi secara asasnya flownya macam ni. Seorang tolong bagi tahu Nakiuddin, saya tak ingat kelas mana ni. Tak apa, dia kata line internet dia slow. Tak apa, nanti suruh dia tengok recorded meet. Saya tak boleh nak reply ni. Banyak sangat device nak kena guna. Ada masalah berkenaan pelaksanaan online eksperimen? Dia punya flow? Tak ada. Jelas so far? Alright. So now kita pergi kepada pelaksanaan home based eksperimen pula. Asasnya sama, cuma bezanya eksperimen ini pelajar kena design berdasarkan guideline yang diberikan, menggunakan bahan-bahan yang ada lah, yang mereka minta lah. Cuma asasnya masih sama, masih ada pre-lab week, lepas tu eksperimen week, lepas tu akan ada post-lab week. Cuma yang ini saya akan taklimatkan kemudian. Sebab kita nak tengok keadaan semasa. Contoh pelajar boleh dapat tak bahan-bahan yang dicadangkan untuk guna. Kalau tak boleh, kita nak buat alternatif macam mana. Itu sebab itu saya tak explain lagi benda ni. Saya rasa untuk home base pun itu sahaja yang saya boleh explain. Tak ada soalan berkenaan online dengan home base eksperimen, perjalanan dia. Cuma kena ingatlah ada 3 minggu untuk setiap eksperimen, ada 3 minggu kita kena lalui. Pre-lab, experiment week and then post-lab week. Next. Ini nanti saya boleh tengok dalam recorded meet. Kalau sempat saya masukkanlah dalam my link. Basically this is the format of the lab report. Your lab report must contain firstly title, objectives of the experiment, Introduction actually ada dalam you punya lab manual. Kalau tak nak salin semua, boleh summarize. Tapi summarize ni, saya baca summarize ni bukan kalau introduction tu ada 3 paragraf, you salin paragraf pertama aja.
Itu bukan summarize. Itu dia buat shortcut je. Summarize ni you ringkaskan introduction itu. Pun boleh. And then must have procedure and should be written in passive sentence. Kalau tak faham passive sentence, maksudnya kita menunjukkan ayat itu kita dah buat. Maksudnya past tense. Okay. Okay, kemudian must have experimental data. Since kita dalam online learning, data will be provided to the students. Okay, jadi data tu mesti ada dalam lab report. Dan biasanya kita akan gunakan dalam bentuk table. Okay, data tu kita present dalam bentuk jadual. Okay, sebab itu masa pre-lab kena dengar betul-betul. Macam mana kita nak present the table, the data. Alright. Followed by discussion. So in discussion kita ada beberapa section ikut kesesuaian eksperimen. We have interpreting data. Sometimes we have calculation and sometimes a student must answer the additional question, iaitu soalan exercise yang mungkin ada dalam lab manual ataupun yang saya bagi sebagai soalan tambahan, which is related to the experiment. And lastly, conclusion of the experiment. Di mana conclusion ini adalah kita menjawab balik objektif. Yang ni sebenarnya kena ada kemahiran. Tak apa, saya akan tunjukkanlah macam mana contoh-contohnya. Sebab at the end biasanya pelajar nak tulis conclusion pun masalah. Lagi teruk bila kita buat practical test. Nak tulis lab report dalam practical test, conclusion tak boleh buat, objektif pun tak tahu, itu masalah besar. Okay, alright. Jadi ini format of the lab report. Nanti boleh, bila nak buat report tu saya guide lagi. Okay, next. Cover of the lab report. Yang ini saya dah masukkan dalam mailing. Jadi cover of the lab report mesti ada. Bila you submit report, first kali mesti ikut turutan muka surat ya. Bila you submit report, saya nak pelajar kerja dia tu teratur lah. First kali mesti front page ataupun cover of the lab report. Saya tersalah tulis ni. Of the lab report. Okay, lengkapkan learning outcomes. Learning outcome ni adalah objektif. Ada dalam you punya manual book. Kalau satu objektif, satu sahajalah. Kalau ada dua ataupun tiga objektif kena tulis. Okay. Student's name, nama awak, nama penuh, metric number, eksperimen, contoh eksperimen number, eksperimen 1 and the title. Date of the experiment, tengok course outline. Minggu yang kita buat eksperimen, itulah tarikhnya, waktu kelas kita tu. Lecturer's name, nama saya, nama penuh. And session, ini selalu pelajar tak tahu. Session apa? Session 2021, 2022. And don't forget to sign ataupun turunkan signature, tanda tangan dan tarikh you submit. Ini tarikh eksperimen. Ini tarikh submit. Biasanya nanti saya bagi tahulah tadi sebab saya tak decide lagi nak submit dulu ke, nak discuss dulu baru submit. Itu nanti saya bagi tahu. Tapi basically mesti lengkap, followed by the lab report yang ikut format tu tadi. Dan lab report itu kita boleh buat pada testpad. Okay, pada testpad ataupun ada pelajar dia kata takut hilang sebab sekarang ni online kan. Kalau dulu kena submit dekat pensyarah, dekat meja pensyarah. Jadi sekarang ni awak boleh juga buat dalam buku yang panjang tu ataupun testpad ke kertas. Tapi compile lah, maksudnya you have to scan by using PDF. Tolong scan semua benda ni guna PDF dalam satu file sahaja. Kalau lah lab report awak tu sampai 5 hingga 6 muka surat, takkan you nak bagi saya 6 attachment. Itu maksud saya. Kan? Jadi that's why saya cadangkan you gunakan cam scanner ataupun apa-apa apps tapi jadikan satu file sahaja. Okay, nanti bila you nak submit tu, saya akan sediakan tapak di GC lah. Sebab kalau saya tak sediakan tapak, contohnya macam kerja nak kena hantar tu tak ada dekat GC, you tak boleh nak submit juga. Apa-apa saya akan buat link ke GC tu, you akan submit di situ. Cuma biasakan daripada sekarang gunakan cam scanner, tulisan mesti jelas ya. Bila you scan, pastikan you submit pada saya tu tulisan jelas. Saya boleh baca. Okey, ada pelajar mungkin tanya, nak type boleh tak? Nak type tak ada masalah. Sebab saya pun tidak boleh menidakkan bahawa kita sedang ke arah maksudnya penggunaan gadget-gadget, device ni semua. Tapi kalau tak mampu untuk type, maksudnya tak ada alat, tak ada device, tulis tangan pun tak ada masalah. Lab report mesti tulis, kalau siapa yang tulis tangan mesti guna pen ya. Semua pen. Maksudnya pengiraan pun guna pen. Table guna pen. Kecuali dia punya table tu kalau you nak guna pensel tak ada masalah. Tapi dia punya data-data semua guna pen. Drawing boleh guna pensel. Graph, untuk plotting graph guna pensel. Maksudnya paksi saja kita guna pen. Tapi graph tu kita nak plot guna pen.
Okey, ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Ada. Macam faham Tak je ada, kan? madam. Faham. Okay, alright. Okay, bagus kalau faham. Okay, so now saya akan highlight lagi sekali penilaian or assessment. Okay, in practical mode, maksudnya untuk practical mode, kita ada dua assessment. First, practical test, 10%, we teach dia 10%. And lab report assessment, we teach dia 15%. So daripada amali sahaja sudah ada 25%. Okay. Yang lain adalah daripada UPS dan assignment. Okay, so kalau you tengok kepada course outline ni, saya crop sahaja, dijangkakan kita unit kimia KMJ merancang practical test akan diadakan pada minggu ke-11. Okay, minggu ke-11. Okay, biasanya sekejap macam bunyi apa ni? Ada yang nak masuk ke? Tak ada kan? Okay, minggu ke-11 dan 1 minggu saja. Kalau dulu disebabkan kita berada di college ketika itu, practical test tu berminggu-minggu. Pelajar semester 3 dia biasalah. Tapi kali ni disebabkan online, kita akan buat pada 1 minggu saja. Mungkin serentak lah, saya tak pasti. Itu perbincangan ataupun penetapan unit kimia nanti dia akan bagi tahu adakah practical test tu kita pilih 1 hari serentak semua, tapi dijangkakan pada minggu ke-11. Okey. Jadi untuk penilaian ini dia akan berlaku pada hari yang sama. First, jam pertama tu adalah practical test berbentuk soalan objektif. Okey, kalau realitinya sebenarnya kalau kita berada di KMJ sekarang, tak ada COVID ni, practical test tu pelajar kena buat amali seorang-seorang di meja, akan dipantau, akan dinilai. Apa yang nak dinilai? Manipulative skill. Tapi sekarang disebabkan pandemik, kita terpaksa jalankan secara online practical test tu. So kita akan beri soalan yang berkaitan manipulative skill, macam mana pelajar nak guna alat radas, macam mana pelajar handle chemicals, apparatus tu semua dalam bentuk soalan objektif. Tak ada cara lain, itu sahaja yang kami boleh buat. Okay. Jadi walaupun soalan objektif, jangan ingat boleh tembak-tembak dan sebagainya lah. Jadi nanti kita akan cuba jugalah buat macam mana supaya soalan itu sah dan kebolehpercayaannya tinggi. Maksudnya pelajar susah lah, tak nak meniru pun ada masalah. Sebab mungkin dia bagi video ke macam mana ke. Okey, itu jam pertama. Okey. Jadi dia akan berikan video simulasi. Tadi saya dah sebut dia mirip kepada eksperimen 2. Tempoh masa 1 jam, soalan objektif. Jadi kalau you tengok kat sini, dia akan menguji kepada manipulative skill. Maksudnya practical skill. Tapi dipindahkan dalam bentuk objektif. Okay, itu sahaja yang saya boleh bagi tahu untuk perancangan awal practical test tu macam mana. Selepas pelajar menyelesaikan practical test 1 jam pertama, dia mesti selesaikan pula lab report assessment 15% berdasarkan eksperimen yang diuji dalam practical test tu tadi. Contoh, tadi saya kata untuk practical test, kita akan beri video simulasi yang mirip kepada eksperimen 2. Maksudnya eksperimen 2 tu nanti, eksperimen itu dia akan bagi tahulah title dia apa semua kan. Jadi selepas you jawab practical test yang objektif tu tadi, pelajar mesti buat pula lab report assessment. Soalan berbentuk subjektif, buku soalan dan data akan diberikan dalam GC. Dia tak beri awal lah, dia akan beri macam nanti masa kami setting. Tempoh menyediakan lab report masih lagi 1 jam. Ni 1 jam yang kedua Dan kita beri tempoh pula, pelajar mesti siapkan dalam masa 1 jam. Selepas itu kita beri tempoh mereka submit di GC 30 hingga 45 minit. Mengambil kira pelajar ini nak guna internet, mungkin tiba-tiba internet slow ke, masalah ke apa. So dalam tempoh ini pelajar mesti submit. Okay, kalau tak terima, saya tak terima selepas itu, maksudnya pelajar tidak menghantar penilaian dia, maka dia akan terjejas lah 15% dia kat situ. Okay, baik. Soalan untuk lab report assessment ni soalan macam mana? Okay, saya tak pasti kali ni macam mana. Kalau yang lepas, dia lab report tu sudah disediakan template-nya. Mungkin dia tanya objektifnya apa dan dia akan menguji problem solving.
Okay, tutorial ni tak ada masalah. You tengok ini. Contohnya nak kira concentration, nak kira dilution for example, nak kira volume dan sebagainya. So semua diuji dalam lab report assessment. Kemudian mungkin dia tanya pasal dia tanya pasal conclusion. Pelajar kena tulis benda-benda tu. Cuma kali ni tak ada, kami belum siapkan formatnya lagi lah. Untuk online ni macam mana. Jadi basically secara asasnya begitu. Okay, any question? Berkenaan lab report assessment? Okay, dia nanti, dia biasanya dekat tu dia akan rasalah. Kalau yang dulu bila nak buat eksperimen ni, practical test ni paling risau sebab eksperimen 2 ni, okay, eksperimen 2 ni melibatkan titration ya. Kalau dulu takut ni pelajar sebab nak dapat pelping tu paling takut. Kali ni senang sikit sebab dia objektif. Cuma dia mesti mencapai tahap yang sepatutnya lah walaupun objektif Okey, baik, kalau tak ada barulah kita pergi kepada pre-lab experiment 1. Okay, I want you take out your answers for pre-lab experiment 1. Okay, tak ada masalah siapa ada yang WhatsApp saya, PM saya lah nak print ke, perlu ada soalan ke, tak penting bukan tak penting apa, maksudnya terpulang pada awak sebab sekarang ni ada yang tak buka lagi lah kedai, ada yang printer tak ada. Tapi bila kita buat sesi pre-lab ni kena dengar betul-betul sebab ini menggambarkan eksperimen yang kita nak buat minggu depan. Alright, so the title of the experiment is determination of the formula unit of a compound. And there are 3 learning outcomes for the pre-lab experiment. First, students should be able to define the terms compound, formula unit, empirical formula and molecular formula. Determine the formula unit of a compound. Identify the safety precautions of the experiment. Jadi, kalau you lihat, if you refer to this learning outcome ni maksudnya macam objektif lah. Apa tujuan kita buat pre-lab? Okay, so at the end of this session, this class, pelajar sepatutnya dia lagi faham apa itu compound, apa itu formula unit, apa itu empirical formula, apa itu molecular formula. Lepas tu, kalau awak perasan pada pre-lab tu dia berikan contoh data. Dia suruh pelajar cuba kira dulu formula unit. Jadi itulah nanti yang kita akan buat pada minggu hadapan. Dan at the end of this class, student should be able to identify, mengenal pasti apakah langkah-langkah berjaga-jaga dalam eksperimen 1 ni. Jadi ini semua ni dalam setiap eksperimen ada benda-benda ni. Maksudnya ada dia punya tujuan yang kita nak buat. Okay, so firstly, when we talk about matter, kalau kita bercakap pasal matter, okay, matter ni dalam bahasa Melayu jirim. Okay, we have pure substances, kita ada bahan tulen, and we have mixtures. Mixtures bahasa Melayu campuran. Saya nak fokus, I want to focus to pure substance sahaja. Okay, pure substance, bahan tulen ni, dia boleh jadi terdiri daripada elements, compounds. Okay, dia beza elemen dengan compound ni berbeza. Okay, elemen ni pula, dia boleh jadi dalam bentuk atom, boleh jadi dalam bentuk molekul. Tetapi dia terdiri daripada atom-atom yang sama sahaja kalau dia molecules. Contoh kalau atom, sodium atom. Apa lagi? Aluminium atom. Itu boleh jadi, itu adalah elemen. Kalau molecules, dia mesti O2. Apa lagi? Cl2. Molecules tetapi dia adalah elemen. Tapi apa yang kita nak fokus hari ni, we are going to focus on compound. What is compound? Compound is a substance that is composed 2 or more elements that are chemically combined in fixed proportions. Okay, bahan yang terhasil daripada 2 or more elements, 2 atau lebih elemen that are chemically combined in fixed proportion. Dia punya komposisi itu tetap. Okay, and they contain 2 or more kinds of atom. Dia mengandungi 2 atau lebih atom-atom biasanya yang berbeza. For example, mungkin tengok definition tu you tak berapa faham. So now you refer to the example. Okay, for example, we have water. Water, H2O. What are the elements present in this compound? Water adalah sebatian, bahasa Melayu compound adalah sebatian bahasa Melayu. So water is one of the example of compound. Jadi kalau you tengok kat sini, berbalik kepada definition ini, okay, water, it is a combination of hydrogen and oxygen.
elemen-elemen tertentu dan dia fixed proportion. Maksudnya dia ada ratio tertentu. Hidrogen nisbah oksigen, kalau you tengok kat sini 2 nisbah 1. Other example, we have sodium chloride, butane, C4H10. Semua ini adalah compound. Okay, dan dia adalah dalam bentuk, kalau ini molekul lah kita panggil water molecule, ini butane molecule. Kalau sodium chloride dia adalah ionic compound. Alright, okay. Contoh kalau kita nak kata pasal eksperimen kita, we are going to next week kita nak buat zinc chloride, ZnCl2. It is also ionic compound. Tapi dia ionic lah. Tapi dia masih lagi compound sebab dia terdiri daripada zinc and chlorine dengan nisbah-nisbah tertentu. Okay, so far any question about compound? Ada masalah? Tak Tak ada, ada. madam. Tak ada. Okay, alright, good. Kalau tak ada, so now we go to sedikit recapping. Kita ulang kaji balik. Okay, so when we talk about empirical formula, okay, empirical formula, it is a chemical formula that shows simplest ratio of atoms of the elements present in the compound. In a compound. Jadi dalam erti kata paling mudah kita dah belajar ni, dia adalah satu chemical formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas atom-atom bagi setiap elemen yang wujud dalam compound tersebut. For example, here we have CH2. Okay, katakanlah saya dah kira compound itu dia punya empirical formula is CH2. So this is the simplest ratio of each atom of the element present dalam compound itu. So ni adalah nisbah paling ringkas. Jadi kalau you tengok kat sini nisbah dia carbon to hydrogen 1 nisbah 2. Molecular formula, it is a chemical formula that shows the actual number of atoms of each elements of a molecule in the compound. Jadi let's say I have n equals to 2. Daripada sini ni tadi saya kira n sama dengan 2. Jadi what is the molecular formula of CH2? Jadi kan kita dah selesaikan dulu, kita pernah buat Okay, CH2N kan? Bila N sama dengan 2, so that's why you dapat C2H4. So C2H4 is the molecular formula of CH2. Okay, but our experiment next week, kita nak determine the formula unit. Istilah dia formula unit. So what is formula unit? Formula unit is the empirical formula for any ionic compound. Okay, empirical formula of any of any ionic or covalent network solid compound. Okay, jangan takut dengan perkataan covalent network solid compound tu. Nanti you akan belajar dengan lebih detail pada tajuk-tajuk chapter 3 tak silap saya. Okay, yang penting kat sini ionic compound. For example, sodium chloride. Kita nak tentukan formula unit bagi sodium chloride. Kita buat eksperimen. Okay, zinc chloride. Zinc chloride is an ionic compound. Al2O3 actually ini adalah contoh kepada network solid tu. Al2O3. Jadi bila kita bercakap pasal formula unit, actually we are going to focus on empirical formula of ionic compound or covalent network solid compound. Jadi bila you buat soalan pre-lab ataupun you nak buat lab report, nak buat eksperimen minggu depan dan juga buat lab report tu, jangan keliru dengan istilah formula unit tu. Kita fokus kepada ionic compound. Okay, baik, kalau tak ada soalan saya teruskan. Secara asasnya, okay, basically when zinc metal react with hydrochloric acid, okay, hydrogen gas is released and an aqueous zinc chloride is produced. Kalau awak dah baca prosedur tu, saya percaya awak dah baca. Okay, kita akan tindak balaskan zinc metal ataupun zinc powder lah. Dalam eksperimen kita tu kita guna zinc powder. So when zinc powder react with hydrogen gas, suppose bila kita buat depan mata, kita akan nampak hydrogen gas release. Kita akan nampak air bubbles. Nanti saya tunjuk video lah. And firstly, zinc chloride will be produced in aqueous state. Mula-mula kita akan dapat zinc chloride tu dalam larutan aqueous, larutan berair. Okay, but the zinc chloride aqueous solution, if it is heated, kalau kita lakukan pemanasan until completely dry, dia akan menghasilkan zinc chloride which is salt. Zinc chloride tu salt tapi dalam solid state. So kita menjangkakan kita akan dapat macam ni lah kalau kita buat.
dalam bentuk powder tu, tapi taklah cantik macam ni. Kalau ni saya rasa dalam bidang industri lah dia nampak lagi cantik kan. And this is the chemical reaction. Zinc solid, tak kisahlah dia powder ke, phase dia tetap solid, reacts with 2 mole of hydrochloric acid aqueous, produces zinc chloride aqueous and hydrogen gas. Okay, so this is the chemical equation that shows, that represent the reaction for the experiment. Okay, jadi sekarang kita akan pergi kepada prosedur dulu. Saya baca prosedur, lepas tu kita tengok video sekejap. Video yang sama je, cuma saya nak cakap pasal video tu, saya kena cakap. Okay, firstly, kalau you baca pada prosedur, you have to weigh the crucible and record the exact mass. Okay, jadi crucible adalah mangkuk pija tu dalam video tu, nanti saya tunjuk. And then we are going to place approximately, lebih kurang, bila ada perkataan approximately maksudnya lebih kurang 0.25 gram zinc powder into the crucible and determine the exact mass of zinc powder. Okay, carefully add in 10 ml of 6 molar hydrochloric acid solution into the crucible that containing the zinc powder and stir gently with a glass rod. A vigorous chemical reaction will occur and hydrogen gas will be released. Ada diberikan caution kat sini. So ini adalah salah satu precaution step. Ini adalah salah satu precaution step for this experiment where you have to carry out this step in a fume cupboard. Kalau kita buat dalam lab, kita kena lakukan step number 3 tu. Maksudnya kita nak tambah hydrochloric acid kepada zinc powder, kita kena buat di kebuk wasap. Fume cupboard adalah kebuk wasap. Okay, and do not work near a fire source. Kita tidak boleh lakukan eksperimen ini berdekatan dengan sumber api because wet hydrogen can cause explosion. Hidrogen ni mudah terbakar. Jadi kalau dekat dengan sumber api lagilah mudah terbakar dan menyebabkan letupan lah pula. Okay, so kalau you tengok pada ni, okay, daripada prosedur tu, bila kita dah campurkan hydrochloric acid and zinc powder and then kita dissolve dia, you kata a vigorous chemical reaction akan terhasil. Hydrogen gas will be released. Apa observation kita nampak? Kalau hydrogen gas will be released, rasanya apa observation kita nampak kelas? Apa dia? Kalau saya tanya, you dah tengok video kan? Hydrogen gas will be released. Apa bila kita buat tu, apa kita nampak? Menunjukkan hydrogen gas itu telah terbebas. Bubble gas. Yes, you nampak bubble gas. Kita tak nampak lah bubble gas tu ada tulis hydrogen, tak nampak. Tapi kita tahu hydrogen gas tu adalah telah terbebas. Maksudnya daripada teori yang kita belajar kita tahu. Okay, so you have to dissolve the zinc powder dengan acid tu, stir gently with a glass rod. Tapi dia kata kalau the zinc powder does not dissolve completely, continue adding 5 ml at a time until zinc is dissolved. So bila kita buat eksperimen itu, zinc powder ni kadang-kadang dia susah nak larut. Jadi kalau tak larut, dia kata tambah lagi sedikit demi sedikit acid 5 ml at a time. Tapi tak boleh lebih 20 ml lah total. Tadi kita dah tambah 10, maksudnya kalau kita tambah lagi acid tak boleh melebihi 20 ml. Nanti masalah pula. Maksudnya kita tak dapat sangat ataupun dia akan affect kepada result. Okay, so apa yang berlaku kalau saya lukislah ni crucible tu kan. So kat dalam ni kita dah dapat zinc chloride. Tapi masih lagi dalam keadaan aqueous. So if you refer to step number 5, place the crucible on a hot plate. Letak crucible yang ada zinc chloride aqueous tu di atas hot plate in a fume cupboard and heat the contents slowly. Kita akan panaskan zinc chloride ini atas hot plate slowly. Dan kenapa slowly? Sebab kita tak nak zinc chloride ni nanti dia terpecik keluar. Bila terpecik keluar, dia akan menyebabkan sebahagian zinc chloride itu telah hilang. So kita akan ada error in mass. Jadi itu salah satunya lah, kita kena hati-hati kat situ. And heat the compound gently until it is completely dry. Panaskan sampai dia betul-betul kering. Bila dah kering, remove the crucible from the hot plate immediately to avoid the compound from melting. Ini sangat penting ni ayat ni. Okay, dia kata bila dah betul-betul kering, terus angkat, remove the crucible tu, maksudnya angkat crucible daripada hot plate, terus tutup, cover the crucible
Sebab kita tak nak dia absorb moisture. Dia tak zinc chloride ni, yang powder ni, dia bersifat hygroscopic. Ni saya cerita dulu tau, nanti baru kita bincang ni. Apa maksud hygroscopic? Hygroscopic ni maksudnya dia easily absorb moisture. So that's why kalau you tengok pada prosedur, bila kita dah angkat tu, kita kena cover the crucible. Tutup crucible itu dengan penutup dia, lid, and allow it to cool to room temperature. Sebab kita nak reduce, kalau boleh tak nak zinc chloride itu absorb lembapan moisture daripada surrounding. Okay, allow it to cool to room temperature, then weigh the crucible and the compound. Record the mass. Selepas first heating, maksudnya ini baru first heating, pemanasan pertama. Sampai dia kering, itu baru pemanasan pertama. Okay, selepas dia dah sejuk, baru kita timbang untuk record the mass. Timbang bersama-sama dengan penutupnya sekali. Okay, lepas tu reheat the crucible and to dry the compound. Kenapa dia kata panaskan semula? Sebab zinc chloride kita ni tadi ni memang bersifat hygroscopic, memang senang nak absorb moisture. Jadi kemungkinan masa dia tengah kita tengah lakukan proses nak biarkan dia sejuk tu, mungkin dia menyerap lagi lembapan. Jadi kita kena remove the moisture. So that's why we have to reheat again. Okay? Dan prosedurnya masih sama, let it cool to room temperature and weigh it again. Jadi repeat the procedure. Kita perlu ulang, maksudnya kalau kat sini ni, bila dia kata reheat again tu, itu dah second heating. Okay, nak buat sampai berapa kali heating, tengok kepada eksperimen kita sebenarnya. Kalau perbezaan, okay, repeat the procedure until the difference in mass does not exceed 0.02 gram. Kalau perbezaan bacaan first heating dengan second heating itu tidak melebihi 0.02 gram, maka kita tak perlukan third heating dah. Tapi biasanya dalam eksperimen di dalam amal, kadang-kadang ada pelajar sampai perlukan fourth heating pun ada. Pemanasan keempat. Dia depends kepada data dia lah. Okay. Daripada apa yang kita buat from step 1 until step 8, ada data yang you kena rekodkan. Okay. Some data must be recorded. Maksudnya kena direkodkan. Sebab kita nak kita nak determine the mass of zinc chloride from the final weight of the sample. Okay, calculate the mass of chlorine in the zinc chloride. Okay, the smallest value. Kenapa kita akan gunakan data mass yang paling kecil? Paling dia kata the smallest. Any idea? Rasa-rasanya lah, kod-kod lah terfikir kan. Sebab kan contoh kita ada first heating, second heating. Tapi dia kata nak tentukan mass of zinc chloride kena gunakan the smallest value daripada final weigh tu. Timbangan terakhir yang mungkin nilainya yang paling kecil. Kenapa Ada persoalan, ada cadangan ataupun ada idea kenapa? Ada kaitan dengan limiting reactant ke mana? Tak ada. Yang ni tak ada kaitan dengan limiting reactant. Mentang-mentang baru belajar limiting reactant. Bagus. Terbayang-bayang. Any idea yang lain? Okay, kalau tak tahu less content of water. Pardon? Sekali lagi? Less content of water. Less. HCl. Less content of water. Not really. But good trying. Maksudnya good try. You cuba untuk jawab. You kata less content of water. Okay, dia ada kaitan dengan kita punya ni tadi, hygroscopic properties. Okay, kenapa dia perlukan yang the smallest value? Sebab yang paling ringan itulah, maksudnya the smallest value tu refer to the lightest, paling ringan. Mass yang paling ringan maksudnya dia dah betul-betul remove the moistures. Sebab kenapa kalau you tengok kat sini dia katakan repeat lagi kalau the mass, the difference in mass does not exceed 0.02 gram. Selagi perbezaan mass antara first heating, second heating, third heating, kalau ada third heating masih melebihi 0.02, kita kena ulang proses heating tu. Sebab waktu tu dia masih lembab lagi. So kita reheat sebab kita nak remove moisture. Jadi bila kita dah dapat yang the smallest value, itu menunjukkan kita punya sampel zinc chloride itu yang paling ringan, yang betul-betul dah remove, dah tak ada dia punya moisture. Okay, nanti kita tengok data. Tadi siapa yang ni? Weiming Weiming yang try tadi
Okay. Good try. You ada sebut HCl tu tapi ada sebut water tu. Saya faham you nak cakap pasal moisture. Tapi basically kita nak cakap pasal moisture tu telah has been removed, telah disingkirkan. But good try. Okay kelas, yang lain ada persoalan? Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak sebab saya nak ni video tu. Saya nak tunjuk video tu live kat sini. You dah tengok, tak ada masalah. Tapi saya nak cerita lah. Kalau tak, you tak faham video tu. Okay, sekejap Okay, sekejap. Nampak tak? Okay. Sekejap saya punya ni. Okay, nanti saya akan stopkan sekejap, saya cakap. Okay, sekejap So, if you refer to this video, this is the first step where we have to weigh the crucible and record the exact mass. Okay, dengar suara saya? Dengar. Sebab saya. Okay. Jadi, kalau you nampak, kita akan timbang menggunakan alat ini namanya analytical balance. Right? So, this is the crucible and kita akan timbang dengan dia punya penutup with its lid. Zinc powder tu dalam ni, kita tak gunakan zinc metal, kita gunakan zinc powder. So, kat sini dia 4 decimal places ni. Jadi, mass yang kita dapat daripada, yang appear pada screen penimbang itu that is the mass of empty crucible and its lid. Alright? Okay. So, kita kena tunggu sampai dia stable sikit lah. So, record the data. Okay, ini proses untuk menambahkan lebih kurang 0.25 gram zinc powder into the crucible. Approximately maksudnya lebih kurang menghampirilah 0.2500 gram. Okay, so bila kita guna penimbang ini, biasanya pelajar nervous tak guna timbang ni. Saya kalau dalam makmal kat sini lah saya akan tengok je pelajar buat. Mulalah saya akan bertukar karakter. So kalau you tengok kat sini 0.2506 gram appear pada skrin penimbang tu. So lebih kurang lah plus minus 0.001 lah kita ambil. Jadi bukan tepat lah. Kalau dia nak tepat dalam prosedur tu dia akan tulis accurately. Tapi dia tulis kat sini approximately. So tak ada masalah. Jadi once dapat yang ini, sebenarnya kat sini appear ni adalah mass of zinc powder. Okay, yang appear pada bacaan penimbang itu adalah mass of zinc powder. Because I'm trying bawa awak masuk bakmal ni sekarang. So kena bersama-sama lah. Okay. So this is how we handle the HCl. Okay. So measure approximately 10 ml of HCl, hydrochloric acid. Okay, observe the meniscus level. Okay. Right. Sekejap So yang ini tadi cikgu yang buat ni dia telah add the HCl measured into the crucible that contain the zinc powder. So kita kena tambahlah sedikit demi sedikit kat situ. Okay, dan kita akan stir gently. So once you add the HCl into the crucible that contain the zinc, sebenarnya kita akan nampak we will see the gas bubble release. Sebenarnya kita akan nampak gas bubble release and what happened to the zinc powder. You tengok kat sini. Amount of zinc powder dalam crucible ni macam mana? Makin kurang kan? Betul? Betul? Itu menunjukkan dia sudah mula dissolve. Dia dah mula dissolve, reaction dah mula berlaku. Cuma if you refer to the procedure, if the zinc powder does not dissolve completely, continue adding the acid 5 ml at a time. Itu yang dia dah mention lah. Kalau tak larut juga, kita kena tambah lagi acid sedikit demi sedikit. 5 ml at a time, tak lebih 20 ml lah penambahannya. Okay. So yang ini kita buat di fume cupboard sepatutnya.
Okay, so now we are going to hit the content, the crucible and its content. Okay, saya perlahankan. Okay, so alat ini namanya hot plate. Okay, almost dry. Okay, so bila you tengok kat sini, dia dah mula kering. Tadi dalam crucible ni banyak sangat aqueous solution, sekarang dia dah mula kering. So, kenapa warna dia kuning? Dia depends kepada acid tu juga dan juga zinc powder provided yang dibekalkan, yang disediakan. Purities of the zinc powder pun mempengaruhi eksperimen kita sebenarnya. Okay, cuma bila kita buat tu yang penting pelajar boleh dapat nak kira lah formula unit, itu yang penting. Okay, alright. So, almost dry. Lama-lama you tengok ni dia dah nak mula kering. Masih lagi kita panaskan tapi dah nak mula kering. Okey, sekejap. Okey, dia tak cantik lah macam yang saya tunjuk tadi. Okey, yang ini kena hati-hati Kita bila kita nak panaskan tadi until completely dry, pelajar jangan buat sampai overheating. Overheating maksudnya kat sini dia mungkin pelajar tu mungkin terlepas tau. Pelajar tu kadang-kadang dia tengah nak tunggu dia kering, pelajar tu duduk kat meja, dia terlupa nak tengok. Lepas tu dia datang balik tak kering-kering, basah je kat dalam ni. Itu maksudnya dia dah overheating. So yang ni kena jaga-jaga. Kita tak boleh sampai dia melt. Tak boleh sampai dia melt ataupun melting tu lebur lah, basah semula. So kena observe betul-betul untuk kita angkat dari hot plate tu. Once dry, remove the crucible immediately to avoid the compound from melting. Itu dia dah mention kat situ. Okay. And you have to put the lid. Ni sekarang kita tengah sejukkan. Okay. So, once the crucible and its contents cool, okay, we have to weigh the crucible. Sebab kat dalam ni, kena ingat kat dalam crucible kita tu bukan zinc powder lagi. Itu adalah zinc chloride solid. Tapi kita sekarang timbang zinc chloride dalam bentuk powder, ada lid pula, ada crucible pula. So we cannot weigh the crucible and its content while it is still hot. Kita tak boleh timbang zinc chloride tu dengan crucible tu dalam keadaan panas. Biasanya saya suka tanya pelajar, kenapa kita tak boleh timbang dalam keadaan panas? Dia kata the analytical balance will damage lah sebagainya. Itu jawapannya tak tepat. Jawapannya adalah bila kita timbang panas-panas, we cannot get the accurate mass. Sebab kita nak dapatkan mass yang accurate ni sekarang. Jadi kalau dalam keadaan panas, dia masih lagi tak accurate. Kita akan dapat bacaan tu nanti ada error. So that's why kita kena biarkan dia betul-betul sejuk, barulah kita boleh heat. So ini adalah kita timbang selepas first heating tadi. Yang ini dalam video ni kita baru siap first heating, kita sejukkan, kita timbang. So kita akan dapat dia punya data. Dan bacaan daripada analytical balance ni kita tak boleh round off kita kena ambil semua bacaan tu. After first heating, nampak? Okay, now we have to reheat the crucible to dry the compound. Okay, nampak kalau you tengok pada crucible kat dalam ni, saya tak boleh nak annotate ni sebab saya tak guna apps yang boleh conteng atas window. Dia basah sikit. Tadi kan dah kering. Tapi kita kena reheat semula sebab zinc chloride itu sendiri memang hygroscopic. Dia memang senang nak absorb moisture. Jadi memang dia akan lembab sedikit. So that's why kita kena reheat semula. Tapi reheat kali kedua ni tak perlu lama sebenarnya. Kalau you buat lama nanti dia akan overheating. Dia memang tak akan kering. Dia jadi basah saja. So pun kena berhati-hati. Okay, allow it to cool to room temperature. Okay, ni timbang sekali lagi for second heating. Timbang ni dia very sensitif dengan vibration pun sensitif. Okay, baik, sekejap saya patah balik. Yang ni saya nak terangkan. Okay, sekarang bila dapat dua data ni mana kalkulator saya, adakah kita perlukan third heating? Itu biasanya pelajar tanya. Sebab kalau you tengok dalam buku cikgu ni, ada tulis after third heating. Jadi
third heating ataupun seterusnya tu bergantung kepada dua data ini. Kalau dia punya Basel mass itu kurang daripada 0.02, kita dah boleh stop dah, tak perlukan third heating. Okey, cuba tekan kalkulator. Ditolakkanlah nilai besar tolak nilai kecil. Berapa? 53.0704 tolak 743. Okey, berapa? Awak dapat? Tekan kalkulator. Yang berat tolak yang ringan. Dapat apa? Beza mass ni. Dah tekan kalkulator. Hello? Dapat 0.0001. Berapa? Yang lain? Ke saya salah tekan? 0.0039. Lebih kurang lah sebab saya punya kalkulator ni dia dalam standard form. 3.9 darab 10 kuasa negatif 3, betul? Betul kan? Jadi 3.9 darab 10 kuasa negatif 3 itu dah memang 0.003, kurang daripada 0.02. Jadi kita tak perlukan third heating untuk eksperimen berdasarkan data cikgu ni lah. Saya ni siap tunjuk-tunjuk skrin lagi, tapi tunjuk guna tangan pula tu. Maksudnya daripada data eksperimen cikgu ni, kita tak perlukan third heating sebab beza dua heating tadi tu, dua bacaan itu sudah kurang daripada 0.02. So kalau lebih daripada 0.02, maka kita perlukan third heating dan seterusnya. Okay, proses yang sama. So now kita boleh calculate and determine the formula unit of zinc chloride. Okay, settle. Baik, sekarang kita pergi kepada mana saya punya meet ni. Okay, sekejap saya kena share pula tadi PowerPoint window. Okay. Okay, ni tadi kita dah bincang. Okay, sekarang untuk pre-lab dia ada dua part. Satu dia akan bincangkan soalan berkenaan introduction. Lepas tu procedure dan data analysis lah, 3 part. Okay, so based on apa yang kita bincangkan tadi dan kita dah tengok video, firstly define the term compound. Maybe students refer to any sources. Mungkin you refer pada mana-mana sumber lah. Tapi yang penting jawapannya mesti membawa maksud yang sama. So this is suggested answer. Okay, boleh tandakan dalam jawapan awak. Okay, alright. So what is compound? A substance. Kalau you kata a molecule tak berapa tepat, dia mesti a substance. Okay, a molecule tu betul, cuma biasanya kita akan define sebagai a substance composed of 2 or more elements that are combined in fixed proportion. Yang maksudnya lebih kurang sama. Any question? Tak ada, madam. Okay. No. Okay, good. What is a formula unit of a compound? Okay, dia tanya definition sebenarnya. So, lebih kurang lah. The empirical formula unit is the empirical formula that shows Okay, that shows the simplest ratio of atoms of the elements present in the compound. Dan kita fokus kepada ionic compound sebenarnya. Dia punya definition sama macam empirical lah, cuma dia fokus kepada ionic compound ataupun satu lagi tadi apa? Network covalent solid. Okay, and the third question, state the difference between empirical formula and molecular formula. Dia suruh bezakan. So kalau faham empirical formula apa, molecular formula apa, boleh jawab lah. So jawapan you membawa maksud yang lebih kurang sama. Empirical formula shows the simplest mole ratio of atoms in the compound, while molecular formula shows actual number of atoms ataupun mole ratio of the elements in a chemical compound ataupun in a compound. Bezanya empirical formula shows simplest ratio of atoms, kalau molecular dia shows actual number of atoms in terms of mole ratio. Any question? Madam, Yes? kalau buat perbezaan tu buat kotak boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang ini sebab saya malas nak buat kotak kan, saya crop sajalah. Okay. Maksudnya pelajar tu buat table, dia nak tulis definition tu senang, boleh juga. Yang penting boleh jawab dengan baik lah, ataupun jawapan tu boleh diadakan, diwujudkan. Okay, yang lain tak ada soalan Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi pada soalan seterusnya. Alright,
given to you, question number 4, the formula unit of a compound can be determined if the composition or the ratio of the elements in the compound is known. Maksudnya kalau kita nak tentukan formula, empirical formula ke formula unit, kita mesti tahu composition dia. Composition tu dalam bentuk apa? It can be in mass, grams ataupun mole. So in this question, consider a compound that contains 0.20 mole aluminium and 0.30 mole oxygen. So given to you the mole of each element in this compound. Determine its formula unit. Jadi saya tak payahlah buat dia punya apa ni, table tu sebagai kat sini ni mass, terus mole lah. Jadi kita masukkan, you check you punya ni 0.20. So ikut dia punya figure diberikan So this one is 0.30 mole. Okay, mole ratio saya gunakan molar mass yang yang ni tak cari mole, sorry. Mole ratio adalah kita divide it's the mole for each element with the smallest mole. So kat sini berapa? 1.0 ataupun 1 lah. Tak nak 1.0 kita buat 1 pun okey juga. Tapi sebab nanti dekat sebelah tu. So this one 0.30 divide by 0.20. Okay, berapa? 1.5. Is it correct? Yes, madam. Okay. Yes. So, okay. So now ini asas, nampak macam mudah tapi ramai pelajar yang masih teragak-agak. Since kat sebelah sini kita dapat perpuluhan yang kita tak boleh round off sebab yang ni 1.5. Kita kena darab dengan satu nombor untuk dia ni dapat nombor bulat. Jadi bila you try and error 1.5 kali 1 masih lagi dapat perpuluhan. 1.5 kali 2 you akan dapat 3. 3.0. So bila you darab sebelah situ sebelah sini pun kena darab 2. Jadi kat sini you dapat 2.0. So simplest ratio dia 2, 3. So what is the formula unit of this compound? Al2O3. Yes, Al2O3. Okay. This is basic untuk kita buat eksperimen ini. Dan sebenarnya dia related dengan apa kita belajar dalam 1.2 lah, empirical formula tu. Okay, so settle untuk part introduction. Okay. Baik, so now let's refer to the part in the pre-lab. Kita nak bincangkan pasal procedure pula. Okay, so you have to refer to the procedure tu tadi sebenarnya, tapi mungkin kekangan you nak print manual dan sebagainya. So harap-harapnya saya dah tunjukkan video tadi tu, you boleh recall balik lah. Okay, list the safety cautions in this experiment. If you refer to the procedures, right, ada beberapa ayat some sentences that shows ataupun hint untuk safety caution ni, langkah berjaga-jaga dalam eksperimen. So yang pertama you can see here. Okay, saya crop kat sini. Carefully add in 10 ml 6 molar hydrochloric acid to zinc powder. Okay, so dia kata a vigorous chemical reaction will occur hydrogen gas. Ini sebenarnya salah satunya. Okay, jadi macam mana pelajar nak tulis ayat ini ataupun nak pindahkan maklumat carry out this step in a fume cupboard, do not work near a fire source, white hydrogen can cause explosion. Kalau susah sangat, kita boleh je salin, cuba carry out this step tu refer kepada apa. Jadi saya mudahkan ayat awak, kita tengok kat sini. White hydrogen gas is very explosive. No flames are permitted ataupun allowed. Permitted tu maksudnya allowed in the laboratory when the gas is released. Okay. Jadi ini adalah satu langkah berjaga-jaga tapi ayat dia macam tergantung. So you tambah kat sini. This step must be carried out kat mana? In the fume cupboard. Saya terlupa nak tulis. Saya tulis live je ni, saya tak type. Kenapa kita kena buat langkah tu dekat fume cupboard? Disebabkan gas hidrogen yang lembab tu adalah very explosive and we cannot work near the fire source. Jadi step ini perlu dilakukan di fume cupboard. So itu adalah safety ataupun precaution step. Okay. Next. Okay. Ini mungkin additional bagi awak. Dalam awak baca prosedur tu dia tak ditulis. Okay. Zinc chloride tu dia bersifat caustic. Boleh salin. Kalau tak nanti tengok recorded meet Okay. Apa maksud caustic? Caustic ni able to burn and corrode organic tissue by chemical.
Maksudnya zinc chloride yang aqueous ke, yang panas tu, dia memang kalau kena kulit kita ni, dia boleh menyebabkan rasa terbakar, okay, dia menyebabkan tisu kulit kita ni rosak. Tisu kulit kita tu boleh rosak from the chemical reaction itself. Maksudnya bila zinc chloride tu contact with our skin, dia akan bersifat macam tu lah, able to corrode ataupun burn the skin. Jadi zinc chloride is caustic and must be handled carefully in order to avoid any contact with your skin. Maksudnya kita cuba, sebenarnya bila kita buat dalam lab, kita kena elakkan terkena kulit kita. So kalaulah terpecik zinc chloride tu dekat tangan, should you come in contact with it, immediately wash the area. Maksudnya kalau terkena, memang first kali langkah kita adalah basuh tempat tu dengan air paip mengalir sampai lega lah. Lepas tu baru kita cuba sapu krim dan sebagainya. Dan ni pernah berlaku pada pelajar saya jugalah. Terkena tu sebab sebelum ni tak pernah, rasanya sesi lepas. Terkena tu dia kata memang macam pedih. Pedih dan macam dia stop jugalah nak buat kerja kan. Jadi maksudnya betul lah tu caustic tu. Okay. Alright. Jadi untuk list of precaution step tu lebih kurang ini sahajalah. Yang maksudnya langkah berjaga-jaga ni, sebab kita nak jawab soalan ni, sebenarnya banyak langkah berjaga-jaga tapi dia dah masukkan dalam soalan lain. Contohnya dekat number 2. Ni pun sebenarnya langkah berjaga-jaga tapi dia dah tanya soalan tu. So untuk soalan number 1, saya fokus pada 2 ni saja. Any question? Any question? No. No, madam. Okay. Sebab saya cuba nak bawa awak ni macam berada dalam makmal, walaupun hakikatnya susah lah kita nak ni. Sebab saya tak nak just tengok video dekat GC, jawab soalan, lepas tu ni, kalau kita boleh buat betul-betul waktu lab, kita buat betul-betul walaupun secara maya. Okay, next, the compound should not be heated to the point that it smells. Explain. Ini ada dalam step number 5 and 6. Kalau you tengok, okay, ni pun dah cukup besar lah ni saya buat ni, tak tahulah nampak ke tak. Place the crucible on the hot plate in the fume cupboard and heat the contents slowly so that the compound does not splatter during the heating process. Okay, itu kita nak panaskan masa baru dapat zinc chloride dalam aqueous. Lepas tu dia kata heat the compound gently until it is completely dry. Okay, bila dah kering, dia kata remove the crucible from the hot plate tu, maksudnya kita angkat to avoid the compound from melting. So soalan ni tanya, kenapa compound itu, zinc chloride itu, should not be heated to the point that it melts. Jadi di sini sebenarnya kalau pelajar buat sedikit research ataupun dia cari maklumat, dia tahu bahawa kalau kita buat kita panaskan compound itu sampai dia melt, kita nak betul-betul kering, tapi kita terlebih overheating sampai dia basah, cair tu kan. Jadi sebenarnya kita telah menyebabkan some of the compound kat sini dia refer kepada zinc chloride. Okay, will be lost due to sublimation. Maksudnya nanti kita akan ada error in mass. Sebahagian mass itu telah hilang. Kenapa? Dia lost due to sublimation. Jadi bila kita ada error in mass kita tak tepat, kita akan dapati eksperimen kita pun nanti tak tepat lah. Itu yang nanti dapat macam-macam. ZN berapa tadi? Contohnya saya kata ZN 10, CL 18. Padahal tak wujud pun benda ni kan. Yang kita tahu secara teori dia adalah ZN CL2. Nak dapat ZN CL2 ni pun saintis buat berkali-kali sebenarnya. Bukan buat sekali je. Okay, any question untuk this part? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, madam, tak ada. Okay, alright. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay. Why is the compound reheated, cool and reweigh after the first heating? Okay, kenapa? Kalau you tengok lepas first heating, kita kena reheat, kita kena coolkan semula and then kita kena timbang semula. Ini dalam prosedur yang sini. Nombor 8, sampailah kita boleh dapat mass of zinc chloride. Okay, tadi saya ada sebut zinc chloride tu bersifat apa? Zinc chloride bersifat apa tadi? Bukan caustic. Saya tak ada sebut caustic. Saya ada sebut dalam masa saya nak tunjuk video tu. Apa dia? Hygroscopic. Alright. Zinc chloride is hygroscopic. It absorbs moisture from surrounding.
The compound must be heated, cool and reweigh after the first heating to remove the moisture. Itu sebenarnya. Okay. Jadi kena fahamlah istilah hygroscopic tu. Able to ataupun easily absorb moisture. Sebab itu tadi you tengok bila saya tunjuk tu, walaupun kita baru nak reheat untuk yang kali pertama, first heating tu, dia dah mula basah sikit. Sebab memang dia sendiri naturally bersifat hygroscopic. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada kita teruskan. Okay. Kalau you tengok soalan seterusnya, dia tadi soalan berapa? Soalan 3 kan, bahagian prosedur. Dia suruh awak construct a table to record the data for the experiment. Table inilah yang kita nak gunakan dalam report tu nanti. Okay, tapi macam mana? Sebab kalau you tengok dalam manual tu, mungkin dia, saya tak pasti, saya tak ingat dia bagi ke tak. Tapi kalau dia tak bagi jadual, kita ni sebagai pelajar ataupun orang yang nak buat eksperimen tu, kita kena tengok pada prosedur tu, kita kena identify apa benda yang kita nak rekodkan. Itu yang biasanya jadi isu. Pelajar-pelajar ni masuk kelas amali, habis 2 sem, dia kata, entah aku masuk kelas amali ni aku tak faham pun buat apa. Sebab dia tak nak cuba fahamkan eksperimen tu. Banyak berlaku kepada pelajar, dia masuk lab, badan dia je, jasad dia je masuk. Tapi dia memang, biasanya kalau dalam lab saya memang kena bising lah. Pelajar-pelajar SEM 3 tahulah kalau kelas amali tu macam mana bisingnya sebenarnya. Pensyarah-pensyarah nak handle kelas. Sebab pelajar tak bersedia, tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang bila satu grup 2 orang, partner seorang je buat kerja, yang seorang lagi tu macam tak tahu nak buat apa. Sebab dia tidak cuba untuk memahami. Okay, jadi sekarang ni kalau you tengok, okay, kita analyse satu-satu. Firstly, you akan weigh the crucible and record the exact mass. Jadi kalau you tengok video tadi, mula-mula kita akan timbang mass of, tak muat ruang ni, saya buat macam ni Ni kita draft dulu, nanti saya tunjukkan juga mass of empty crucible. Okay, kalau kita tengok tadi dengan dia punya penutup lid. Okay, so nanti kita akan record lah dapat berapa gram. Okay, lepas tu kalau you tengok pada ayat yang kedua, dia kata place approximately 0.25 gram of zinc powder into the crucible and determine the exact max. Okay, jadi kalau nak ikutkan, bila kita dah masukkan tu, kita boleh dapat pun mass of crucible. Okay, plus lid plus zinc powder Okay, berapa gram? From these two data, actually kita boleh dapatkan mass of zinc powder. Ini kita buat draft dulu. Bila kita baca manual eksperimen, ini kita kena tahu dulu nak buat apa sebenarnya. Okay, so selepas itu kita pun tambah asid. Kalau you tengok, kita tambah asid, stir gently. So bila kita tambah asid, kita dapati ada gas bubble release. Maksudnya hydrogen gas dah terbebas, and aqueous solution itu adalah zinc chloride. Tapi ketika itu dalam bentuk aqueous. So habis yang part itu, sekarang kita dah dapat, kita ada data, okay, mass of crucible plus lid plus zinc chloride. Tapinya sekejap kita bukan terus timbang waktu kita dah siap larutkan asid tu. Kita timbang ni selepas kita reheat. Kalau you reheat pula, selepas dia sejuk. Jadi kat sini kita akan ada first heating, mass of crucible, mass of lid campur mass of zinc chloride tu daripada first heating. Okay, first heating. Okay, lepas dah sejuk tu kan kita timbang. Okay, dapat berapa gram. Lepas tu kita perlukan second heating dulu. Kita tak boleh stop pada first heating. Kita kena dapatkan second heating. Okay, bila beza dua data ini kurang daripada 0.02, kita tak perlukan third heating. Third heating kita dah tak perlukan. Tapi kadang-kadang perlukan third heating. Ini depends. Ini depends kepada kita punya eksperimen. Jadi ini ya, bila awak baca manual ini dan dia suruh construct a table, benda inilah yang you kena identify. Jadi tak ada masalah, inilah sebenarnya
Maksudnya ini tadi saya dah sebut. Okay. Mass of crucible plus zinc chloride, sebab ruang saya dah tak muat ini first heating, second heating, third heating ni saya kata bergantung. Daripada data ini barulah kita boleh cari mass of zinc chloride. Di mana mass of zinc chloride mestilah kita pilih daripada yang ringan. Maksudnya mass of zinc chloride ni kita nak pilih daripada mana? Kita kena pilih dulu data nombor 4 ini. Yang paling ringan menunjukkan dia memang dah kurang moisture. Tolakkan dengan yang mass of empty crucible plus lid. Nanti yang ini kita tengok contoh soalan. Barulah dapat dekat sini. Ini matematik. Ini matematik biasa sahaja. Okay, any question? Any question? Kalau tak sempat salin, nanti boleh tengok dalam recorded meet untuk the next week, untuk eksperimen minggu depan. Okay. So sekarang kita pergi pada ni. Siapa dah buat boleh semak, siapa belum buat ataupun tak tahu ke dia buat rupanya, waktu ni kita buat. Okay, kan ini ada dalam you punya you punya pre-lab tu, last sekali. Okay, dia beri awak data ini. Okay, dia dah beri awak data ni. Okay, ini menyerupai lebih kurang macam eksperimen kita nak buat tu lah. Okay, so you nampak kat sini we have, okay, alamak saya guna pen merah lah pula. Tak apa. Cuba biru dulu. Mass of empty crucible. Okay, nampak. Lepas tu mass of crucible plus lid plus magnesium strip. Kepingan magnesium. Jadi kalau you tengok, of course lagi berat sebab mula-mula kita ada empty crucible je dengan lid. Lepas tu kita masukkan magnesium. Berapakah berat crucible plus lid plus magnesium? Mestilah lagi berat. Okay, lepas tu dia buat eksperimen, mungkin dia campurkan asid ke apa. Dipanaskan ke apa ni saya tak pasti. Okey, lepas tu dapatlah data ini. First heating, second heating sahaja. Okey. Soalan minta awak determine the the formula unit of the compound. So from this data kita nak buat macam mana? Kita kena dapatkan, maksudnya sekarang kita nak cari formula unit compound ini yang ada magnesium tak tahu, katalah X, oksigen tak tahu. Jadi macam kita buat empirical formula lah, kita mesti ada mass each element tu. Nak dapat daripada mana mass of each element? Daripada data-data ini. Okay, daripada data-data ini. So, kita kena analyze data. Okay, so any idea how to get the mass of magnesium? Apa tolak apa kat sini? Mass of magnesium. Magnesium ataupun magnesium strip lah. Apa tolak apa? $24.3046 minus 24.0037. Okay, yes, good. So kita tolakkan ni, tunjukkan kat situ 24, okay, point, mana ni? 3046 gram minus 24.0037 gram. Okay, how many grams for this one? 0.3009. Yang lain pun sama tolong buat ataupun respon. 0.3009 gram. Okay, so this is the mass of magnesium. Okay, now mass of magnesium oxide. Mass of magnesium oxide, sekarang ni kita nak tengok yang mana? Kita kena tengok dulu data after first heating and second heating. Okay. Tapi mass of first heating and second heating ni, dia adalah mass yang terdiri daripada mass apa? Crucible, lid dan magnesium oxide. Saya nak mass of magnesium oxide sahaja. Ideanya mestilah ini tolak ini. Ideanya mestilah mass of crucible plus lid plus magnesium oxide tolak mass of empty crucible plus lid. Cuma saya nak guna data A ke B? Itu yang saya cakap tadi. Rasa-rasa nak guna data mana ni untuk selesaikan mass of magnesium oxide? B. Kenapa kita guna B? Paling kecil. Nilainya paling kecil. Ya, paling rendah nilainya ataupun paling kecil, tapi dari segi mass dia paling ringan sebab dia dah betul-betul kering. Kan? Maksudnya moisture tu memang kita dah remove daripada pemanasan yang kedua tu. Jadi untuk magnesium oxide ni, so 24.5097 gram minus 24.0037 gram. Betul? Okay, dapat berapa? Tak muat pula rupanya. Tekan kalkulator. 0.506.
0.506, saya akan ambil lah 0 gram. And mass of oxygen, maksudnya magnesium oxide MgXOY. Magnesium dah dapat, magnesium oxide dah ada. Macam mana nak cari mass of oxygen? Apa tolak apa? Magnesium Magnesium oxide tolak magnesium. Yes, good. 0.5060 gram minus magnesium tadi berapa? Ni 0.3009 gram. Okay, dapat berapa? 0.2051. 0.2051 gram. Jadi sekarang kita nak buat table dia pula. So kita nak ambil mass apa? Mestilah mass of magnesium, mass of oxygen. Itu yang kita akan bawa ke table empirical ataupun table formula unit. Okay. Jadi kita masukkan semula lah. Okay, saya masukkan kat sini 0.3009. Dekat sini dah ada unit gram. Saya tak letak gram lah kat sini. Unit masih ada. Kalau you tak letak dekat kolom kiri ni, mesti letak dekat nilai. So sini 0.2051 gram. Okay, mol. Okay, mol ni depends kepada awak guna molar mass mana. Saya gunakan molar mass daripada table relative atomic masses. Molar mass for magnesium is 24.3 gram per mole. Okay, so kalau saya guna ini, saya akan dapat 0.01238. Sebab jawapan dia guna molar mass tu 24. Beza sikit lah. Okay, so kalau you guna 24 pun mungkin beza sedikit. So this one is 0.2051. Siapa belum buat, tolong buat sekarang. Gram divide by 16.0 gram per mole. So dapat berapa kat sini? 0.01282 mol. Okay, mol ratio. Bahagikan dengan mol yang paling kecil. Mana mol paling kecil kelas? Antara ni dengan ni, mana mol paling kecil? Magnesium. 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 So you buat jalan kerja you bahagikan. So you akan dapat kat sini 1. Okay, kalau saya gunakan data saya ni, saya akan dapat untuk oksigen lebih kurang 1.0355. 1.0355, yang ini kita boleh round off sebagai 1. 1.02 pun boleh. Dia maksudnya 1.0 tak ada masalah. 1.0 berapa kat belakang tu tak ada masalah. Yang tak boleh 1.2, 1.3, 1.4. Jadi kat sini ratio dia 1:1. So what is the formula unit? MgO. And Okay. Alright. Any question? Kita dah habis bincang pre-lab ni. Ada soalan? Tak ada. Okay. Madam. Baik, kalau tak ada, saya nak ingatkan minggu depan kita akan buat eksperimen satu ni. Tapi secara Google Meet, saya paparkan lagi video ni. Lepas tu nanti baru saya beri soalan yang berkaitan. Kita buat discussion sedikit. Kita buat discussion daripada data yang dibekalkan. Okay, lepas tu ada soalan you kena jawab based on eksperimen tersebut. Mungkin yang melibatkan manipulative skill. Maksudnya kalau tak tengok video tak boleh jawab lah. Tak tengok video tak boleh jawab. Lepas tu kita buat discussion, saya akan guide tentang lab report pula. Tu penting, minggu depan penting. Okey, jadi kalau tak ada, saya nak bagi tahu dululah lepas ni you akan jawab soalan dalam kuisis, saya bagi link. Okey, simple dia, soalan tu berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi. Okey, lepas tu jam 3.30 saya dah set dalam GC soalan enrichment 1.2. Ada 2 soalan concentration. Yang hari tu tinggal MD13 je, saya tak tanda lagi. Yang soalan yang you baru submit hari tu kan, enrichment tu. So dah boleh buat. Cuma untuk soalan enrichment 1.2, saya rasa kita perlu bincang benda tu. Jadi buat dulu tak payah submit dulu. Kita akan bincang pada hari Ahad selepas kuliah. Okay. Tapi you kena buat dulu sebab saya nak you tanda masa kita buat meet tu. You tanda. Benda yang you tanda tu nanti saya nak suruh you submit. Menunjukkan you salah kat mana sebab saya nak terangkan. Saya nak terangkan sebab bila saya tengok tu yang you submit tu kadang-kadang benda simple pun salah. Jadi saya nak you buat dulu untuk enrichment 1.2. Lepas tu kita bincang. Lepas tu baru submit.
Ada tempoh untuk submit juga. Okey, itu untuk kerja hujung minggu ni lah. Okey, kalau ada soalan boleh tanyalah, boleh PM. Okey, untuk kuliah minggu depan, kita akan masuk chapter 2. Sekejap je dah minggu ketiga minggu depan. Kuliah minggu depan masuk chapter 2. Pastikan ready dengan nota chapter 2 lah. Okey, baca-baca dulu. Kemudian kita akan sambung tutorial pukul 3 tu dengan soalan enrichment yang kita nak bincang. Lepas tu sambung dengan tutorial lah. Tutorial yang limiting reactant tu. Okey, saya rasa saya perlu buat macam tu lah. Okey, dan saya akan bincangkan contoh redox reaction punya pengiraan. Contoh dalam nota kuliah tu je. Tapi saya video kan. Mungkin malam ni atau esok saya post dekat YouTube. Macam mana kita nak selesaikan soalan stoichiometry yang melibatkan redox. Yang ada purity of sample dan sebagainya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Madam, Yes? lepas tanda tu terus buat pembetulan lah, baru submit. Maksudnya Enrichment tu. macam ni. Kan bila you dah buat, kalau salah kan you kena tanda. Take note mana salah tu. Kalau macam susah sangat, serabut sangat, you buat dekat helaian baru pembetulan. Submit selepas tu. Kalau ada ruang, biasa kan kita tanda. Bila kita tanda, cikgu cakap apa kan kita tulis kat tepi tu. Jalan kerja penyelesaian yang cikgu cadangkan tu kita catat kan. Maksudnya terus catat kat situ je. Saya nak you take note benda yang saya nak ni. Tapi kalau macam ruang tu terlalu banyak, maksudnya you kena ni lah. Kena gunakan helaian yang baru. Pembetulan maksudnya kalau yang saya cakap tadi tu, you hantar sekali dengan apa yang pensyarah cadangkan, you tak payah buat pembetulan. Pembetulan tu you buat sendiri. Bila you dah catat, you ada bukti bahawa rupanya macam ni, cikgu kata jawapannya macam ni cadangannya. Tapi nanti bila you submit tu, kalau saya tengok kerja tu tak memuaskan, saya akan suruh submit lagi lah. Tengok macam mana selepas itu. Yang penting lepas masa tanda, catatkan apa cadangan jawapan daripada pensyarah, submit yang itu dulu. Faham? Okay, faham. Okay. Sekejap saya send dulu ni, saya lupa. You mobile mana ni? Okay. So soalannya ada 7 sahaja, soalan simple. Okay, saya send. Ada apa-apa lagi? Okay, kalau tak ada saya nak tamatkan sekarang. You jawab soalan quizzes, lepas tu 3.30 dah masuk tu, boleh tengok-tengok dulu soalan tu, fikir-fikirkan macam mana. Okay class, any question? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya rasa itu sahaja. Sebab awak nak guna data untuk quizzes juga. So itu sahaja kelas. Thank you. Thank you, madam. Alright. Pastikan isi attendance. Pastikan isi attendance. Alright. Thank you. Okay. Thank you, madam. Okay, thank you. Welcome. Madam.